Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddu'am jahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hormati semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sidang jamaah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dapat bersama pada malam ini untuk kita solat Isyak berjemaah dan juga tarawih berjemaah serta witir. Alhamdulillah. Jadi di kesempatan ini dalam 10 minit ataupun 15 minit kita mengisi kita punya santapan rohani kita. Itulah berkenaan dengan sedikit tazkirah daripada saya, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita lihat tentang apakah kelebihan Ramadan. Apakah kelebihan Ramadan? Apakah kelebihan berpuasa? Salah satu daripada kelebihan dan faedah berpuasa ini antaranya ialah untuk kita menghayati tentang kehidupan orang-orang yang susah, kehidupan orang-orang yang miskin, orang yang susah, kan, orang yang fakir dan sebagainya, yang mana mereka itu tidak cukup keperluan kehidupan mereka. Kita alhamdulillah lah boleh katakan kita ni orang kata tak adalah orang kata tak makan, tak makan, tak minum dan sebagainya. Kadang pagi pun kita makan, kalau sebelum tak puasa lah, masa bukan puasa, mana bulan-bulan lain lah, mana pagi kita sarapan, kemudian pukul 10 kan sarapan lagi, pukul 12 makan tahari, petang kan minum lagi, malam makan lagi, kalau ada kenduri kan makan lagi, tuan-tuan, kan? Jadi orang kata alhamdulillah lah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita lihat di luar sana, golongan-golongan gelandangan dan sebagainya, orang yang susah dan sebagainya, yang kais pagi makan pagi dan sebagainya, kehidupan mereka itu susah. Susah. Dan nasib mereka kadang tak sama dengan kita. Tak sama dengan kita. Jadi bila kita berpuasa, mana kita menghayati tentang merasailah kehidupan mereka tadi, yang susah, yang tidak ada makanan, yang tidak ada minuman, kadang-kadang tuan-tuan tempat tidur pun tak ada, orang kata hanya beratapkan langit, berlantaikan kepada tanah dan sebagainya. Jadi dengan berpuasa ini salah satu faedahnya kita mengenang keadaan mereka, kan, mengenangkan nasib mereka lah. Sebab kita pun kita tak tahu akan datang, mungkin akan bertukar pula, mereka lah senang, kita susah dan sebagainya. Jadi antara itulah antara faedahnya yang kata dipadukan kepada kita berpuasa pada bulan yang Ramadan yang mulia ini. Di samping itu, bila kita berpuasa juga kita menghayati tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak makan dan tidak minum. Sifat Allah Taala yang tidak makan dan tidak minum. Yang mana Allah Ta'ala ini yang mentadbir sekian alam, menguruskan, dia yang menguruskan rezeki kita, dia yang menguruskan makan minum kita, dengan dilantik malaikat, malaikat yang menguruskan rezeki itulah malaikat malaikat Mikail yang tugaskan menguruskan rezeki kita. Dan pada malam nisfu Sya'ban, kan, ulama ada menyebutkan dan Nabi juga sebutkan bahawa pada bulan Ramadan, pada malam nisfu Sya'ban itu, di antara faedahnya ialah ditakdirkan, ditentukan tentang rezeki kita, ditentukan rezeki kita dalam setahun itulah, setahun itu. Jadi maknanya bila kita berpuasa, kita mengenang tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghayati ke sifat Allah Taala yang tidak makan dan tidak minum, kerana itu sifat kekuasaan Allah Taala. Tetapi yang dibagi makan kita, bukan Allah Ta'ala makan minum, kita yang dibagi makan minum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu juga dengan para malaikat. Para malaikat pun tak makan dan mereka juga tak minum. Jadi kita puasa, kita menghayati akan kehidupan dan keadaan para malaikat itu, tuan. Masya Allah. Kemudian satu hadis Rasulullah SAW yang popular
yang saya nak kongsikan pada malam ini, iaitu Nabi SAW telah bersabda, "Iza dakhala syahr Ramadan, futihat abwabas sama, ghulikat abwaban nar, wasusilatis syayatin." Yang bermaksud, apabila masuk bulan Ramadan, maka dibukakan pintu langit. Futihat abwabas sama, dibukakan pintu langit. Wa ghulikat abwabun nar, dikunci akan pintu neraka. Wa susilatis syayatin, dan dibelenggu akan segala syaitan-syaitan. Jadi berkenaan hadis ini yang biasa kita dengar, dia ada beberapa syarah daripada para ulama lah. Ada yang menyatakan bahawa kalau kita lihat pada bulan Ramadan ni, kalau seandainya syaitan itu diikat ataupun dibelenggu, tetapi kenapa masih ada maksiat dilakukan oleh manusia? Kenapa ada orang masih lagi melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi para ulama membahaskan perkara itu berkenaan dengan syaitan yang dibelenggu ini. Kan ada pendapat menyatakan, dekat para ulama, dia kata yang dibelenggu itu ialah yang hardcore lah kan, mana yang besar-besar saja. Ketua-ketua je lah, general kan, general panglima perang dia lah. Tu yang dibelenggu, itu kata para ulama, kesepakat ulama lah. Ada pula ulama berpendapat bahawa kan, syaitan sebenarnya tidak dibelenggu. Syaitan tidak belenggu, tetapi dia bermakna, hadis ini bermakna balaghah ataupun majaz. Maksudnya ke dosa dan ke maksiat dan dilakukan oleh manusia bulan Ramadan ni, maksiatnya tak banyak, dosa tak banyak kan, kemungkaran tak banyak. Itu maksudnya syaitan tu tak dibelenggu, tetapi maksiat dilakukan oleh manusia ni tak banyak. Dia tak sama seperti selain Ramadan. Kalau selain Ramadan, banyaklah benda-benda yang bukan-bukan dan sebagainya dilakukan oleh manusia. Tapi bulan Ramadan ni disebabkan oleh Ramadan ni bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh berkah. Jadi maksiat tu walaupun ada, tapi tak banyaklah. Tak samalah seperti ketika selain daripada Ramadan. Itu pandangan para ulama lah. Okay? Dan ada pada ulama juga berpandangan bahawa yang dibelenggu itu ialah semua syaitan-syaitan. Semua syaitan-syaitan yang belenggu, tetapi manusia ini masih ada nafsu. Walaupun kan syaitan itu dibelenggu, kata pandangan para ulama dia kata, tetapi manusia ini masih ada nafsu dan juga keinginan dia. Tetapi masih lagi dalam konteks masih lagi terkawal lagi lah, tidaklah seperti sebelum Ramadan dan sebagainya. Baik, kemudian satu lagi hadis yang saya nak kongsikan pada malam ini, di mana sabda Rasulullah SAW, dia kata, lahulufu famul saim atyabu min rihil miski. Lahulufu famul saim, bau mulut. Khuluf ni mana bau, rihul karihah, bau mulut. Bau mulut orang yang berpuasa itu atyab, terlebih wangi, terlebih baik, min rihil miski, daripada bau kasturi. Bau kasturi. Ini pun hadis yang kata yang bagus juga kita kongsikan kepada orang yang berpuasa ini. Mana puasa ini walaupun dari segi zahiriatnya, orang berpuasa ni bau dia, mulutnya busuk kan, bau yang tak selesa lah. Sebab apa tak selesa? Kerana kita tidak makan dan tidak minum kan. Disebabkan tak makan dan tak minum tempoh yang lama, biasanya bau mulut kita akan bau busuk. Begitu juga kalau seandainya kita bangun daripada tidur, bau mulut kita akan bau busuk kan. Begitu juga dengan orang berpuasa. Kalau nak ikutkan dari segi zahiriatnya, memanglah tak sonok kan bau mulut yang orang puasa ni. Tetapi daripada sudut, kita lihat daripada sudut pandangan Allah Ta'ala lah. Kita lihat pada sudut pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bau mulut orang berpuasa ni sebenarnya wangi lah. Itu sebabnya kan Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala lebih lah kepada orang-orang yang berpuasa. So kita samping itu, kita kena latih anak-anak kita berpuasa. Kita jangan berikan tanggapan yang tidak baik kepada anak kita berkenaan puasa ni kan, dengan kita kata puasa ni letih lah, puasa ni penat lah dan sebagainya. Ataupun kita kata pada anak, kau kecil ni tak payah puasa dah, kau kecil tak payah puasa, apa nak puasa kan. Tetapi sebenarnya waktu anak kita masih kecil lah, kita kena latih dia.
kena latih dia berpuasa. Itu juga dalam solat. Kalau dalam solat pun kita dilatih anak-anak kita berpuasa ketika mereka umur 7 tahun, dan kalau umur 10 tahun masih tak semayang, kalau pas semayang lah, mana umur 7 tahun kita dah suruh dia semayang. Kalau umur 10 tahun tak semayang, kita dah boleh kotan. Kalau ikut hadis Rasulullah SAW. Itu juga dalam bab berpuasa. Puasa pun juga boleh kita tekankan waktu mereka masih kecil, supaya nanti bila dah besar tak jadi masalah pada mereka dalam bab untuk berpuasa. Macam tu. Kemudian untuk golongan-golongan mu'alaf pula, golongan-golongan mu'alaf yang baru masuk Islam dan sebagainya, puasa ni pun antara benda yang menjadi cabaran bagi mereka lah. Cabaran bagi orang mereka. Kita ni alhamdulillah kita dah lama Islam kan. Kita dah lama Islam dan mengamalkan Islam. Tapi bagi orang-orang yang di luar sana yang baru masuk Islam yang baru bersyahadah, antara cabaran yang mereka hadapi ialah puasa. Puasa. Kenapa? Kerana sebelum ni mereka tak ada mengamalkan. Ataupun mungkin ada kala mereka itu pernah mengamalkan tapi belum bersyahadah. Ada juga yang dah solat tapi dia tidak syahadah lagi. Mana syahadah dari segi formal lah. Secara formalnya dia belum bersyahadah lagi. Tetapi walaupun dah solat, sebenarnya dalam solat tu pun dah ada syahadah dah. Kan waktu tahiyat kan, tahiyat akhir kan ada syahadah ke situ. Tetapi disebabkan syahadah ni mesti dalam bentuk formal, kan kita bersyahadah, barulah kita ni dikirakan sebagai seorang Islam. Jadi bagi orang yang mu'allaf berislam, jadi cabaran bagi mereka. Kenapa? Kerana mereka tak pernah menempuh puasa sebelum tu. Jadi kita alhamdulillah Allah Ta'ala pilih tuan. Dan banyak kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan yang selain daripada bulan Ramadan. Okay, tuan-tuan ya. Saya rasa sekadar itulah saja yang dapat kita share dan saya kongsikan bersama pada malam ini. Mudah-mudahan sedikitnya perkongsian kita, perbincangan kita dapat bermanfaat pada diri saya dan juga pada tuan-tuan yang semua. Alhamdulillah. Muhammad ada nak cakap apa-apa? Tak ada. Bayar zakat. Sesiapa yang nak bayar zakat bolehlah pada Muhammad. Okay, insya-Allah. Ada murid? Ada? Okey, ada murid. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.